Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara pengacara majelis yang saya raihkan, yang dihormati pimpinan-pimpinan majelis, teman-teman pimpinan di kawasan ini, dan seluruh pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sejak saya meninggalkan rumah di Kuala Lumpur tadi, hujan selebat-lebatnya, sampailah kepada sempadan Banting, hujan masih selebat-lebatnya. Dan di sini alhamdulillah belum ada setitik hujan pun turun. Maka sesungguhnya dengan cuaca yang baik, dengan suasana yang baik, tuan-tuan dapat duduk di belakang di sana, relax dalam suasana yang lapang, yang tenang inilah. Mari kita sama-sama memperhatikan tentang apa yang akan menimpa masyarakat kita, apa yang akan menimpa anak cucu cicit kita, apa yang akan menimpa generasi yang akan datang, dan apa yang akan menimpa kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya teman-teman di Kampung Kundang ini, teman-teman di Batu Laut ini, teman-teman di Morib ini, teman-teman di mana juga kampung-kampung di kawasan ini, di mukim-mukim ini, tidak mengambil perhatian kepada satu perkara yang sangat besar, satu perkara yang sangat besar yang kita perjuangkan sekarang ini. Perkara itu yang akan menjadi formula kepada keberlangsungan umat yang akan datang ini, yaitu IMR, Islam, Melayu, dan institusi raja. I itu Islam, M itu Melayu, dan R itu institusi raja. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, kita bersama-sama dengan teman-teman merubuhkan Jati, badan NGO yang sekarang ini sedang tersebar di seluruh negara. Untuk badan ini mengepalai satu gerakan dalam era baru ini, dalam satu suasana baru, dalam dekad yang baru, bahawa kita mesti mengejutkan setiap umat Melayu, mesti mengejutkan setiap umat Islam, mesti mengejutkan mereka kalau mereka separuh tidur atau tertidur, atau mereka sedang terlena, atau mereka sedang berangan-angan waktu siang dan waktu malam, atau mereka sedang bermimpi. Mari kita kejutkan mereka untuk melihat realiti di hadapan kita. Tengok mata anak-anak kita dalam-dalam, tengok mata cucu kita dalam-dalam, tengok mata kaum keluarga kita dalam-dalam, tengok mata ahli-ahli keluarga terdekat kita dalam-dalam. Nak tengok permasalahan yang besar yang kita bincangkan, ialah tentang akidah yang sedang melanda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, persoalan akidah, saya bukan nak berceramah panjang ni. Saya berceramah sampai pukul 10.30 tadi. Lepas tu saya dah terus di bagian dalam, dan saya di sana kena berceramah sekitar jam 11. InsyaAllah teman-teman sekarang sedang bersyarah di sana, kita bertukar tempat selepas ini. Selepas ini tuan-tuan yang akan menggantikan saya, seorang pensyarah yang saya rasa dijemput oleh semua tempat di Malaysia sekarang ni. Nama dia Al-Fadhil Ustaz Hasan Basri Muhammad, yang tuan-tuan dan perempuan mesti sudah dengar namanya. Namanya begitu harum kini.
Tuan-tuan akan dengar nanti hujah-hujahnya untuk juga membincangkan permasalahan umat sekarang ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita sebut saja akidah, dia merupakan tiang seri yang utama kepada Islam. Bila kita membicarakan Islam, tidak lain ada 3 tiang seri. Tiang seri utamanya ialah akidah, tiang seri keduanya ialah syariah, tiang seri ketiganya ialah akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Syariah, akidah, akhlak. Akhlak, akidah, syariah. Tak boleh lari. Kalau kita tak bincangkan akidah, artinya kita tidak bincangkan Islam. Kristian tak perlu bincangkan akidah, Buddhism tak perlu bincangkan akidah, Hinduism tak perlu bincangkan akidah, Taoism tidak perlu membincangkan akidah. Ini nama-nama agama. Bahaism tak perlu membincangkan akidah. Tetapi Islam, masjid kita di sini, surau kita di sini, di mana-mana juga pasti ada ilmu namanya tauhid, ada ilmu namanya usuluddin, ada ilmu namanya mengenal Allah, ada ilmu namanya ma'rifatullah, berbagai-bagai. Itu seluruhnya termasuk dalam akidah Islamiyah. Satu lagi ialah syariah, peraturan-peraturan hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada al-ahkamul khamsah, hukum yang 5. Ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubah, ada haram. Tak ada agama yang lain macam kita. Tak ada agama, saya nak bagi tahu, tak ada agama yang lain macam kita. Saya sempat melihat dan berguru dengan kitab-kitab comparative religion, perbandingan agama. Tak ada agama lain minum ini boleh jadi sunat, tak ada. Tak ada agama lain minum ini boleh jadi makruh, tak ada. Bila minum menjadi makruh? Minum menjadi makruh kalau isteri kita kurang berilmu, disajikan kita makanan, tiba-tiba dihidangkan makanan, nasi yang agaknya kurang kuah dan sebagainya, makan tercekik, dia nak minum. Isteri kita ambil cerik daripada air yang menggelegak, tuang dalam cawan, diberikan kepada suami. Kita tak boleh minum kecuali kita meniup. Meniup air dalam cawan itu, air yang panas itu, makruh hukumnya. Minum juga makruh. Bila minum menjadi wajib? Minum menjadi wajib kalau doktor bagi tahu, Hasan, dah tengok kandungan air dalam badan kamu terlalu berkurangan. Kalau kamu tak minum 20 minit daripada sekarang, kamu akan pengsan, kemungkinan maut akan menemui kamu. Ketika itu minum hukumnya wajib. Bila minum jadi haram, kita sengitkan gelas, tuang, air yang nak masuk tu pun tak mau masuk dalam gelas, membuak-buak di keluar, membuak-buak di keluar, masukkan dalam mulut. Minum itu haram hukumnya. Tak ada dalam agama lain, tak ada. Agama lain minum sajalah. Cantik ini Islam ini. Yang ini saudara-saudara, dalam hal cantiknya Islam, ada peraturan hukum hakamnya ni, anak kita tak faham. Tak faham anak kita, isteri kita pun tak faham. Saya selalu mengemukakan soalan ini. Balik nanti tuan-tuan tanyakan anak tuan-tuan yang umur 23 tahun, tahun depan dia nak kahwin, 23 tahun umurnya. Tuan-tuan balik nanti, kalau kebetulan dia tak datang kemari, tuan-tuan balik, tuan-tuan tanyakan dia, Man, apa bezanya najis mughalladhah, mukhaffafah dan mutawassithah? Macam mana membersihkan najis-najis ini mengikut kumpulan-kumpulan kategori-kategori tadi? Dia tak boleh jawab, tuan-tuan. Fardu ain. Buka kitab taharah, buka kitab fiqh, bab taharah, bab suci. Itulah yang dibicarakan di peringkat awal, page-page atau muka surat awal. Bayang, tuan-tuan. Yang ketiga ialah akhlak. Akhlak sebagai seorang suami, akhlak sebagai seorang isteri, akhlak sebagai seorang ketua, akhlak sebagai seorang berbagai-bagainya. Islam itu tidak akan Islam kalau tidak ada akhlak. Akhlak ketua, akhlak pemimpin, akhlak ayah, akhlak mak, akhlak ketua kampung, akhlak penghulu, akhlak diuk. Itulah Islam. Kalau tak ada akhlak, bukan Islam namanya, bukan agama namanya. Kalau hanya akidah syariah tanpa akhlak, akidahnya hebat, syariatnya hebat, menunggang-menungging dia daripada pagi sampai malam, malam sampai pagi menunggang-nungging, itu bukan Islam namanya. Sebab itu saudara, gandengan ini sangat penting dan kita mahukan. Yang itu kita bincangkan. Kita mahukan masyarakat di Kampung Kundang ini
Batu Laut ini, masyarakat di Morim ini, masyarakat di Tanjung Sepat, sampai masyarakat di Banting, masyarakat di Teluk, seluruhnya kita nak masyarakat menghidupkan ketiga-tiganya. Apa dia? Akidah, syariah, akhlak. Kalau kita nak lihat tuan-tuan dan puan, bagaimana tuan-tuan dan puan, bagaimana kerdilnya ketiga-tiga dalam hidup kita. Jangan pergi jauh-jauh lah. Tuan-tuan tak payah mempersoalkan daerah Kuala Langat. Tak perlu persoalkan di Kuala Langat. Tak perlu persoalkan Mukim Batu Laut ke, tak perlu persoalkan Mukim. Tak perlu persoalkan kampung. Persoalkan negeri yang kita Perdana Menteri, yang isteri kita timbalan Perdana Menterinya. Negeri kita, tuan-tuan, luasnya 23 kaki kali 75 kaki. Itu negeri kita. Lainlah rumah ini. Besar lamanya diizinkan kita membuatkan ceramah pada malam ini. Setelah badan awam tidak diizinkan kita. Saya diberitahu tuan-tuan, taruh pagi petang dah hilang dah kain gentang kita. Bukan saja dekat sini, satu Malaysia ni. Saya pergi di satu tempat negeri Pahang, depan-depan saya tuan-tuan diceritakan. Gambar saya ni diletak atas jalan raya. Pemuda-pemuda, golongan-golongan ini tuan-tuan bersorak-sorak bila lori gambar apa ni, langgar gambar saya. Bersorak-sorak bila kereta langgar gambar saya. Bersorak-sorak bila motosikal langgar gambar saya. Apa ada masalah tuan-tuan dan puan? Apa ada masalah kami nak cerita akidah? Yang dilanggar oleh lori itu ialah Hasan Ali bersama-sama dengan perkataan akidah. Bayang tuan-tuan, masyarakat tak izinkan kita cerita akidah. PBT tak izinkan kita cerita akidah. Kok arahan datang daripada SUK tak bercerita, kita bercerita akidah. Kalau arahan datang daripada pejabat menteri besar tak mengizinkan kita bercerita akidah. Kita bayangkan, siapa lagi nak cerita akidah? Bila lagi nak cerita akidah? Cerita harta dah kerap kali dah, cerita tanah dah kerap kali dah, cerita ikan dah kerap kali dah, cerita nelayan dah kerap kali dah, cerita jualan durian kerap kali dah, cerita jualan ubi keladi dah kerap kali dah, cerita jualan segala kepah apa lagi kat sini, kepah sudah banyak kali dah. Tapi nak cerita akidah bila tuan-tuan? Saya nak bagi tahu tuan-tuan dekat sini, Kampung Kundah ni, bila kali terakhir kita bercerita tajuk akidah dalam perhimpunan ramai publik, orang ramai seperti ini? Bila? Inilah yang kita fikirkan. Dalam keadaan yang penting seperti ini, yang perlu diceritakan, ada orang sanggup menggugurkan kain gentang. Taruh poster, dikoyakkan poster, kain gentang dijolok, kain gentang dimusnahkan, tak izinkan tempat nak diadakan, padang awam tidak diizinkan, cari pula rumah-rumah mana-mana yang bersedia untuk mengendalikannya. Padahal sepatutnya tuan-tuan, inilah padang tempat yang terbaik. Kau pilihlah tempat yang terbaik. Atas nama akidah, pilih bangunan yang terbaik, pilih tempat yang terbaik, yang paling strategik, pasal kamu bercerita tentang akidah. Ini tidak tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan apa fikir manusia. Apa fikir manusia. So itu saudara, saya tadi pergi kepada rumah kita, 23 kaki kali 75 kaki. Tipikal rumah yang dibina oleh pemandu-pemandu. Tak kisah siapa pemandu pun. 23 kaki kali 75 kaki. Kalau dekat sini saya rasa Tanjung Sepat ke atau Kundang ni pun, saya rasa harganya dalam 200,000 sekarang ni, 250,000. Saudara, itu rumah kita. Anak ada 6 orang, mak bapak 2 orang, ada 8 orang. Cuba tuan-tuan tanyakan. Kita selalu persoalkan yang besar-besar. Persoalkan negeri itu negeri ini, negara itu negara ini. Ini rumah kita sendiri. Kita Perdana Menterinya, kita timbalan Perdana Menterinya. Anak laki-laki kita menteri luarnya, anak perempuan kita menteri dalam negerinya. Kita buat dasar, kita buat keputusan, tapi tak tertegak Islam dalam rumah kita. Ambil akidah. Ambil akidah. Tuan-tuan tanyakan anak tuan-tuan yang tadi umur 23 tahun, persoalan akidah. Apa pengertian dan implikasi kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Bagi tahu bapa 5 perkara yang membatalkan syahadah. Saya yakin tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Tanya anak perempuan yang namanya Nuraini, Ani, apa dia yang dipanggil tauhid rububiyah? Apa dia tauhid uluhiyah?
Ini fardu ain yang mesti ditahu. Budak umur 13 tahun akil balik mesti tahu. Anak kita tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Saya buat program sama camp tuan-tuan dah 40 tahun. Tanyakan soalan ini. Satu-satu program 400 orang, 500 orang tuan-tuan. Daripada seluruh negara termasuk Singapura. Tak boleh jawab soalan itu. Soal sembahyang. Tuan-tuan tua anak tuan-tuan sembahyang. Balik ni tuan-tuan dah tahu. Suruh anak tuan-tuan sembahyang demonstrasi sembahyang subuh 2 rakaat. Demonstrasi. Daripada awal takbiratul ihram sampai akhir memberi salam sebelah kanan dan salam sebelah kiri. Kalau boleh doa sekitar dalam 1 baris atau 2 baris, 3 baris doa. Tak boleh buat anak kita. Tak boleh. Bacaan Fatihah awal. Bacaan tasyahud awal awal. Tasyahud akhir ni kalau ada awal. Doa-doanya awal. Tak boleh baca. Bacaan Qurannya awal. Inilah tuan-tuan ya. Dan fenomena ini, perkara ini berlaku bukan di Kundang saja. Bukan di sini saja, seluruh Malaysia, seluruh dunia. Saya tak mau cerita pasal dunia, saya nak cerita Malaysia. Saya tak mau cerita Malaysia, saya nak cerita negeri Selangor. Saya tak mau cerita negeri Selangor, saya nak cerita Kundang. Saya tak mau cerita Kundang, saya nak cerita Tanjung Sepat kita ni. Sebab itu tuan-tuan, masalah ini masalah besar. Dan masalah besar ini memerlukan penyelesaian yang besar. Masalah besar tak boleh perlukan penyelesaian kecil. Masalah besar memerlukan pemikiran yang besar, memerlukan langkah yang besar, memerlukan pertolongan yang besar, memerlukan jamaah yang besar, memerlukan pengorbanan yang besar. Sebab itu, selagi kita tak lakukan ini tuan-tuan, anak kita lagi tergolak. Kalau zaman kita anak tak boleh sembahyang, zaman kita anak tak boleh kekal. Tuan-tuan tanya anak tuan-tuan, siapa anak muda yang kekal sembahyang ni? 1 hari 5 waktu, par 5 waktu. Siapa? Berapa persen? Berapa persen di kampung Kundang ini? Sembahyang anak kita dijamin 5 waktu, par 5 waktu. Anak yang bekerja kat pejabat daerah, bekerja kat JKR, bekerja dekat DPT dan sebagainya, yakin tuan-tuan sembahyang ni 5 waktu, par 5 waktu. Anak yang baru kahwin dengan menantu kita, menantu pun sembahyang entah macam mana. Menantu tak jaga sembahyang, anak kita pun akhirnya tak jaga sembahyang. Menantu tak sembahyang, anak perempuan kita akhirnya pun tak sembahyang. Anaknya pun tak sembahyang. Siapa anak mereka? Cucu kepada kita nanti. Saudara-saudara, saya lah kalau tuan-tuan tanyakan, Ustaz, macam mana nak menyelesaikan masalah umat ni? Tuan-tuan, peringkat awal ni saya kata minta semua orang sembahyang. Macam mana nak selesaikan masalah umat? Secara orang kata tuan-tuan, orang kata secara yang simplistik, cara yang paling mudah, sembahyang, semuanya sembahyang, selesai masalah. Semuanya pergi masjid, selesai masalah umat. Semuanya pergi ke surau, selesai masalah umat. Semuanya menatap ilmu depan guru, selesai masalah umat. Semuanya taat kepada Allah, selesai masalah umat. Semuanya taat kepada Nabi, selesai masalah umat. Semuanya hormat mak bapak, hormat mak bapak, selesai masalah umat. Isteri menghormati suami, selesai masalah umat. Suami menghormati isteri, selesai masalah umat. Apa asasnya? Agama. Maka sebab itu tuan-tuan buat soal akidah ni saya nak habis kat sini, nak habis yang peringkat yang pertama ni, soal akidah. Saya harap tuan-tuan buat sebab itu saya dan teman-teman bermati-mati menubuhkan satu unit yang tuan-tuan selalu kutip derma untuk unit ini. Namanya unit Selamatkan Akidah. Unit Selamatkan Akidah. Dan unit ini sudah menerima 56 orang-orang macam kita. Rupa macam kita, nama pun macam kita, perangai macam kita, budaya macam kita, cakap macam kita, bahasa macam kita, kulit macam kita, warna mata macam kita, bikinan hidung macam kita, seluruhnya macam kita. Tapi ada satu perkara yang tak macam kita. Mereka telah menggugurkan kalimat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 56 orang. Dan mengikut mereka bukan 56 orang, ratusan lagi. Bahkan daripada mulut mereka sendiri, teman-teman mereka mengatakan ribuan yang telah menggugurkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang teman-teman di kampung Kundang ni tak tahu.